Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini kita bertemu dalam slot cendekia Bahasa Melayu SPM 1103. Saya Cikgu Nasriah daripada SMK-ST ataupun SMK Saint Teresa akan membincangkan teknik sidap iaitu Bahasa Melayu Kertas 2 1103 Palang 2. Pengkhususan kita pada hari ini ialah bahagian A iaitu sistem dan aplikasi bahasa. Baiklah, mari kita telusuri bahagian-bahagian dalam soalan Bahasa Melayu Kertas 2. Kertas ini mengandungi 3 bahagian dan memperuntukkan masa selama 2 jam 30 minit. Iaitu bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa yang memperuntukkan masa selama 45 minit. Soalan ataupun ujian item yang akan diuji ialah morfologi, sintaksis, penyuntingan Bahasa Melayu standard dan peribahasa. Manakala bahagian B pula iaitu soalan pemahaman memperuntukkan masa selama 60 minit. Soalan yang akan diuji ialah petikan umum, petikan sastra dan novel. Manakala bahagian terakhir iaitu bahagian C yang melibatkan soalan rumusan sebanyak 30 markah, masa yang diperuntukkan ialah 45 minit. Bagi bahagian A iaitu sistem dan aplikasi bahasa, markah penuh sebanyak 35 markah. 35 markah dibahagikan kepada 5 soalan iaitu soalan 1 aspek morfologi, soalan 2 sintaksis, soalan 3 penyuntingan, soalan 4 Bahasa Melayu standard dan yang terakhir soalan 5 iaitu peribahasa. Semua soalan ini wajib dijawab dan jumlah markah bagi setiap bahagian boleh diubah suai mengikut kesesuaian. Objektif PDP. Baik. Yang pertama, murid dapat mengenal pasti pelbagai bentuk kata dalam aspek morfologi dan membina ayat yang gramatis. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti menganalisis pelbagai jenis ayat. Yang ketiga, murid dapat mengesan, menyenarai dan membetulkan pelbagai kesalahan ejaan dan kesalahan bahasa. Seterusnya, murid dapat menukarkan teks bahasa klasik atau lama kepada Bahasa Melayu standard dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dan yang terakhir, murid dapat mengenal pasti, menyatakan maksud dan melengkapkan peribahasa. Soalan 1 morfologi. Baik, kita tengok sama-sama. Dalam aspek morfologi akan diuji tentang struktur kata iaitu pola suku kata asli Bahasa Melayu, kata pinjaman Bahasa Melayu. Seterusnya, bentuk kata iaitu kata tunggal, kata dasar, kata majmuk, kata terbitan, kata ganda dan kata akronim. Yang terakhir iaitu golongan kata iaitu kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata tugas. Kita tengok sedikit kata tugas. Okay, kata tugas terbahagi kepada 16 bahagian. Ya, banyak. Yang pertama, kata adverba, kata hubung, kata sendi, kata seru, kata bantu, kata perintah, kata pangkal ayat, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata pembenar. Seterusnya, kata arah, kata bilangan, kata penekan dan yang terakhir iaitu kata pembenda. Baik, tips bagi menjawab soalan morfologi. Murid perlu kena pasti jenis kata yang dikehendaki, kuasai semua jenis kata. Baik, kata ini boleh dirujuk daripada panduan pengajaran tata bahasa. Seterusnya, pilih dan senaraikan perkataan yang maksudnya difahami dengan jelas. Bina ayat yang mudah sahaja, iaitu ayat dasar yang mengandungi subjek dan predikat. Seterusnya, keterangan boleh ditambah sekiranya perlu. Pastikan murid menguasai konsep pola ayat dasar, jenis ayat, ragam ayat dan bentuk ayat. Seterusnya, pastikan tiada kesalahan ejaan atau kesalahan tata bahasa. Yang terakhir, ayat mestilah logik dan positif. Baik, kita tengok sama-sama soalan ataupun latihan soalan morfologi. Mari kita baca bersama-sama arahan soalan. Kita perlu fahami arahan soalan terlebih dahulu sebelum menjawab. Okey, baik. Baca petikan di bawah dengan teliti.
kenal pasti dan senaraikan 4 kata adjektif. Kemudian, bina satu ayat anda sendiri daripada setiap kata adjektif tersebut untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Baik, di sini anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menggugurkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Baik, petikan yang diberi, kita baca sama-sama. Rewang ialah satu budaya dan adat tradisi yang dilakukan bagi memastikan semua kerja dapat dilaksanakan dengan lancar, menjimatkan masa dan perbelanjaan. Penglibatan ahli keluarga dalam aktiviti rewang dianggap penting. Jika tidak dapat hadir, mereka mesti memberi alasan yang munasabah. Rewang merupakan aktiviti yang meriah kerana kerja dilakukan sambil bergurau senda. Rewang mampu mengeratkan tali persaudaraan apabila saudara mara yang jauh juga turut menyertai aktiviti ini. Setelah rewang selesai, mereka akan memasak bubur sumsum yang dibuat daripada tepung beras halus dan kuah gula Melaka untuk dinikmati bersama-sama. Baik, kita tengok peruntukan markah iaitu sebanyak 8 markah. Okey, dalam arahan soalan menyatakan bahawa senaraikan 4 kata adjektif iaitu kata sifat. Saya dah tandakan jawapan ataupun beberapa contoh kata adjektif yang terdapat dalam petikan iaitu lancar, penting, meriah, jauh dan halus. Baik, kita tengok pula apa maksud setiap kata adjektif tadi. Lancar merujuk kepada terlalu pantas, licin, fasih iaitu tentang pergerakan sesuatu benda, percakapan dan lain-lain. Yang kedua penting. Penting bermaksud amat perlu, sangat berharga iaitu berguna ataupun mustahak. Yang ketiga meriah. Bermaksud riang gembira, bersukaria, besar-besaran, ramai, upacara itu upacara kebesaran atau kemuliaan dan lain-lain. Seterusnya jauh. Jauh membawa maksud besar jaraknya, tidak dekat ataupun tempat yang besar jaraknya dari tempat tertentu, tempat yang tidak dekat. Yang terakhir halus. Okey, baik, ini adalah sebahagian daripada maksud daripada halus iaitu tidak besar ataupun bermaksud kasar, kecil-kecil. Yang kedua, sangat kecil ukurannya, ukuran sekelilingnya iaitu bukan jarum, benang dan lain-lain. Seterusnya, perhatian yang perlu diberikan bagi soalan 1. Okey, 1 markah bagi setiap kata adjektif yang betul, 1 markah bagi setiap ayat yang betul dan gramatis dengan menggunakan kata adjektif tersebut. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda baca yang betul. Sekiranya beberapa kata yang diuji telah digunakan dalam satu ayat, dikira sebagai satu ayat sahaja. Kata yang diuji salah tetapi ayat yang dibina betul, tiada markah diberikan. Maksudnya kosong markah lah. Okay? Seterusnya menyalin atau meniru sebahagian atau keseluruhan ayat daripada petikan atau mana-mana bahagian dalam keseluruhan kertas soalan. Juga kosong markah. Kata adjektif digunakan sebagai kata nama khas, peribahasa atau digandakan. Juga kosong markah. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih. Juga kosong markah. Seterusnya, maksud ayat tidak jelas, kosong markah. Tolak 1 markah bagi kesalahan ejaan, jalan bahasa ataupun tanda baca daripada keseluruhan markah yang diperoleh. Baik, kita tengok sama-sama cara membina ayat. Contoh cadangan jawapan. Okey, kata adjektif. Kata adjektif disenaraikan lancar. Betul? Jadi, ayat yang dibina, Ali membaca buku cerita itu dengan lancar. Okey, titik. Yang kedua, meriah. Betul, lagi sekali meriah merupakan kata adjektif. Ayatnya, majlis pertunangan Ali telah berlangsung dengan meriah. Yang ketiga, penting. Ali menyimpan dokumen-dokumen penting miliknya di tempat yang selamat ketika musim banjir. Yang terakhir iaitu halus. Ali mencincang daging itu sehingga halus. Mana datang memancing tadi tu? Okey, baik. 8 markah. Jika kita tengok
ada ayat yang hanya mengandungi ayat dasar sahaja, ada ayat yang mempunyai keterangan. Jadi terpulang kepada calon asalkan menggunakan tanda baca dan tata bahasa yang betul. Baik, contoh jawapan yang kedua, calon senaraikan jawapan di atas dan membina ayat di bawah. Okey, baik, kita tengok semula jawapan yang tadi. Sebenarnya senarai perkataan yang sama dan ayat yang sama dengan contoh jawapan yang dipaparkan. Okey, jadi 8 markah juga. Calon ada pilihanlah menjawab bentuk mana yang calon nak. Baik, seterusnya kita tengok contoh jawapan yang ketiga. Masih lagi perkataan yang sama, kata adjektif yang sama, ayat yang sama, tetapi jika kita teliti dengan baik, terdapat beberapa kesalahan tanda baca ataupun kesalahan dalam aspek tata bahasa. Baik, di sini ayat yang pertama. Lancar. Ali membaca buku cerita itu dengan lancar. Binaan ayat sudah tepat dengan maksud penggunaan lancar tadi, tetapi pada akhirnya tiada tanda noktah. Okey, bagi ayat kedua pula, Ali iaitu kata nama khas, tetap A-nya, huruf A dimulai dengan huruf A yang kecil. Sepatutnya menggunakan huruf yang besar. Baik, majlis pertunangan Ali telah berlangsung meriah. Jadi di situ tertinggal satu perkataan, kata hubung iaitu dengan meriah. Okey, barulah tepat. Seterusnya, Ali menyimpan dokumen-dokumen penting miliknya di tempat yang selamat, di tempat. Itu kata sendi, okey, yang merujuk kepada tempat. Di sini bukan kata di yang merujuk kepada imbuhan. Jadi sepatutnya dieja terpisah ataupun jarak. Baik. Keseluruhan senarai kata adjektif tepat dan semua ayat tadi diterima dan dapat satu markah, tetapi sekiranya terdapat beberapa kesalahan ataupun hanya satu kesalahan tanda baca ataupun hanya satu kesalahan tata bahasa di dalam keseluruhan ayat, penalti akan ditolak. Okey, satu markah. Baik, 8 tolak 1, tinggallah 7 markah sahaja. Jadi dalam pembinaan ayat kita perlu memastikan tanda baca dan tata bahasa yang tepat selain daripada senarai kata yang tepat. Baik, seterusnya sekiranya ayat yang dibina juga tepat tetapi senarai perkataan merujuk kepada kata adjektif tadi salah, tiada markah diberikan. Kita boleh merujuk kepada jawapan ketiga iaitu banjir. Banjir bukan kata adjektif tapi kata nama. Apabila kita tengok ayat, Ali menyimpan dokumen-dokumen penting miliknya di tempat yang selamat ketika musim banjir. Bagi ayat ini tiada kesalahan ejaan, tiada kesalahan tanda baca ataupun kesalahan tata bahasa, tetapi sekiranya senarai perkataan diberikan di atas bukan kata adjektif, ayat ini tidak akan diterima, jadi kosong markah. Baik, seterusnya 6 markah yang diberikan tetapi terdapat kesalahan tanda baca dan tata bahasa, tetap penalti 1 markah diberikan, iaitu tinggallah 5 markah. Baik, seterusnya analisis soalan morfologi SPM. Baik, kita tengok bermula daripada SPM 2021, SPM yang pertama dan yang kedua, sehinggalah SPM ulangan 2024 ataupun 2024. Bermula dengan kata dasar, kata kerja transitif aktif, kata ganda berentak, imbuhan apitan, kata nama terbitan, apitan, kata majmuk, kata ganda, kata dasar dan juga diulang lagi sekali kata dasar dalam SVM dan juga SPMU bagi tahun 2024. Baik, seterusnya soalan 2. Kita masuk kepada soalan 2 iaitu merujuk kepada sintaksis iaitu analisis ayat. Baik. Sintaksis analisis ayat. Apa yang terkandung dalam analisis ayat iaitu pertama, menganalisis ayat iaitu subjek dan predikat, pola ayat, susunan ayat biasa kepada songsang, songsang kepada biasa.
Manakala jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Seterusnya, binaan ayat iaitu merujuk kepada dasar ayat, ayat tunggal, ayat majmuk dan ayat terbitan. Seterusnya, ragam ayat iaitu ayat aktif kepada ayat pasif ataupun ayat pasif ditukar kepada ayat aktif. Dan yang terakhir, penerbitan ayat iaitu melalui proses pengguguran, penyusunan semula ataupun perluasan ayat. Baik, tips bagi analisis ayat, fokus kepada ayat yang digariskan sahaja. Nomborkan ayat jawapan mengikut arahan atau kehendak soalan. Kuasai pola ayat dasar dan jenis ayat, ragam ayat dan juga bentuk ayat. Baik, kita tengok latihan 1 berkaitan dengan ataupun kita merujuk kepada soalan sintaksis, analisis, subjek dan predikat. Baik, mari kita baca bersama-sama arahan soalan dan tengok seperti lalu bentuk soalan yang ditanya. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kenal pasti subjek dan predikat bagi ayat-ayat bergaris berikut. Baik. Contoh telah diberikan untuk memisahkan subjek dan predikat sesuatu ayat. Baik, kita tengok ayat bergaris yang pertama. Lulusan teknik dan vocational TVET mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapat pekerjaan. Jadi dalam ayat ini, lulusan teknik dan vocational TVET merupakan subjek dalam ayat tersebut. Seterusnya, ayat yang kedua, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 telah memberikan penekanan yang khusus mengenai keperluan TVET dalam pasaran buruh dan ekonomi negara. Baik, seperti mana yang dapat kita lihat yang cikgu telah tandakan warna biru iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 merupakan subjek dalam ayat tersebut. Dan ayat yang terakhir, kita tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda. Subjek dalam ayat ini merujuk kepada kita. Jadi tidak dapat menyangkal kepentingan TVET kepada anak muda merupakan predikat. Peruntukan markah yang diberi ialah 6. Jadi ada 3 ayat untuk dapat 6 markah. Macam mana cara dia? Baik, saya akan paparkan untuk kita tengok sama-sama. Baik, cadangan jawapan. Subjek lulusan teknik vocational. Yang kedua, predikat ditulis secara terpisah, mempunyai peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi di situ mematuhi arahan soalan dan contoh cara menjawab yang telah diberikan, dapatlah setiap satu ayat subjek predikat itu 1 markah dan 1 markah, termasuk jugalah jawapan yang kedua. Baik, kita tengok seterusnya. Sekiranya walaupun murid atau calon berjaya memisahkan ayat subjek dan predikat tadi tetapi tidak mematuhi contoh yang telah diberikan, tiada markah diberikan. Okey, jadi di sini kita perlu berhati-hati sekiranya ada contoh yang telah diberikan, perlulah mematuhi arahan. Okey, baik, seterusnya. Latihan 2, kita tengok pula jenis ayat. Baik, kita baca sama-sama arahan soalan. Baca petikan cakap ajuk di bawah dengan teliti. Kemudian kenal pasti 4 jenis ayat yang bergaris dalam petikan, iaitu ayat penyata, ayat seruan, ayat tanya dan ayat perintah. Baik, kita tengok sama-sama. Kenapa Umi termenung aja ni? Okey, siapa anik yang baru turun dari tingkat atas? Kerja Umi dah siap ke? Baik. Itu adalah soalan yang pertama kerana ayat itu yang digariskan. Baik, seterusnya cikgu tidak akan meneruskan pembacaan keseluruhan petikan. Kita hanya akan merujuk kepada ayat yang bergaris sahaja. Petang tadi Umi dah siapkan. Wah, cepatnya. Macam ni, Umi jangan ambil pembantu rumah lah. Okey, seterusnya Umi pun bukannya muda lagi. Seterusnya, tolong cari cepat-cepat ya, jangan tangguh-tangguh lagi. Baik, apakah jenis ayat
bagi 6 ayat yang bergaris. Seterusnya kita tengok cadangan jawapan. Bagi ayat yang pertama, okey, jelas di situ terdapat tanda tanya. Jadi itu merupakan ayat tanya. Baik, yang kedua, petang tadi Umi dah siapkan. Okey, ayat ini hanya menyatakan sahaja sesuatu maklumat. Itu senanglah untuk kita analisis sebagai ini adalah ayat penyata. Seterusnya, wah cepatnya. Wah merupakan ayat seruan dan juga tanda seru. Jadi jelas di sini bahawa ayat tersebut ialah ayat seruan. Seterusnya, macam ni, Umi jangan ambil pembantu rumah lah. Okey, hanya menyatakan maklumat. Kita ada perasaan di situ ataupun tak ada soalan di situ. Merupakan ayat perintah. Umi pun bukannya muda lagi. Lagi sekali merupakan ayat penyata. Dan yang terakhir, tolong cari cepat-cepat ya, jangan tangguh-tangguh lagi. Nampak jelas di situ merupakan ayat perintah apabila kata tolong dan jangan ada di situ. Baik. Sekiranya calon menyalin semula ayat dan menyatakan jawapan jenis ayat tadi, masih lagi mendapat 6 markah. Tapi bagi cikgu agak membuang masa lah. Okey, sepatutnya calon atau pemurid hanya menulis jawapan, menyatakan sahaja jenis ayat tadi tetapi mengikut turutan dalam petikan tersebut. Okey. Baik, seterusnya. Kita tengok pula latihan 3 iaitu jenis ayat perintah. Kalau tadi ayat jenis ayat secara umum, tetapi ada juga soalan boleh bertanya tentang jenis ayat perintah sahaja. Kita tengok sama-sama. Baik. Terus kita baca soalan bersama-sama lagi sebelum kita cuba jawab. Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian, kenal pasti 6 ayat perintah yang bergaris. Sama ada ayat silaan, ayat suruhan, ayat larangan atau ayat permintaan. Baik, ayat yang pertama, usah kita menganggap isu ini remeh. Usah. Okey. Baik. Yang kedua, ibu bapa sila pastikan anak-anak tidak mengambil makanan yang kurang berzat. Okey, ada jenis ayat di situ, ada perkataan sila. Yang ketiga, kita mesti menjaga pemakanan dengan mengambil makanan seimbang. Okey, mesti. Dan seterusnya, tolong menjaga kesihatan dengan melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Ayat yang sepatutnya kita ambil daripada atas tu saja yang bergaris, iaitu tolong menjaga kesihatan dengan melakukan senaman. Yang seterusnya, jangan kita mengabaikan penjagaan kesihatan. Okey, lagi sekali ayat perintah jangan di situ. Kita tengok nanti perintah apa ya. Okey, baik, yang terakhir, ibu bapa mesti memastikan ahli keluarga menjamah makanan berkhasiat setiap hari. Lagi sekali ayat perintah mesti di situ. Kita tengok perintah apa. Okey, baik, seterusnya ayat pertama tadi, usah atau jangan, iaitu kita boleh kata sebagai ayat larangan. Yang kedua ada sila, mestilah ayat silaan. Okey, baik, seterusnya ayat suruhan yang ada kata maafkan saya, kata perintah iaitu mesti. Dan seterusnya ayat permintaan yang ada ayat perintah tolong. Okey, ayat larangan dan ayat suruhan. Baik, seterusnya kita tengok kita tengok juga analisis soalan sintaksis bagi SPM. Baik, soalan yang pernah ditanya ialah ayat aktif kepada ayat pasif. Itu pada ujian pengesanan. Baik, SPM 2021 yang pertama, pola ayat. Seterusnya ayat majmuk kepada ayat tunggal. Ayat aktif kepada ayat pasif. Seterusnya ayat biasa kepada ayat songsang. Jadi jika kita tengok di sini ayat songsang kepada ayat biasa belum pernah ditanya. Baik, SPM ulangan 2023 ada ayat tanya tetapi soalannya cuma bina ayat tanya dengan menggunakan kata tanya yang betul. Okey, SPM 2023 ayat pasif ditukarkan kepada ayat aktif. Okey, SVM 2024
pola ayat, dan yang terakhir iaitu SPMU ataupun SPM Ulangan 2024 pertanyakan soalan subjek predikat. Jadi calon boleh menganalisis soalan-soalan yang terdahulu untuk dibuat ulang kaji. Baik, seterusnya soalan 3, kita akan pergi kepada soalan penyuntingan. Baik, apa yang akan ditanya dalam soalan penyuntingan? Ada 4 elemen, iaitu ejaan, imbuhan, istilah dan tata bahasa. Kesalahan yang akan diuji mengenai kesalahan ejaan. Baik, apa itu? Iaitu tanda baca, huruf besar dan huruf kecil, ejaan dirapatkan ataupun dijarakkan, pola keselarasan vokal, kata pinjaman bahasa Inggeris, kata pinjaman bahasa Arab, kata pinjaman bahasa Jawa. Seterusnya bagi kesalahan bahasa pula, hukum aneksi persona, kata ganti nama diri, merujuk kepada pertama, kedua dan ketiga. Seterusnya kesalahan kata tugas, iaitu kata sendi nama, kata hubung, kata bantu, kata pemberi ataupun kata nafi. Kata ganda juga akan dimasukkan dalam elemen penyuntingan. Termasuklah kata majmuk, bahasa istana ataupun hukum DM. Hukum DM, kalau selalu saya tanya anak murid saya, katanya hukum Dewan Makan, sebenarnya hukum diterang menerang. Baik. Tips bagi menjawab soalan penyuntingan. Yang pertama, calon atau pemurid perlu kenal pasti kesalahan yang terdiri daripada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan bahasa, kesalahan kata dan juga kesalahan istilah. Seterusnya, senaraikan kesalahan dan betulkan kesalahan tersebut. Bilangan kesalahan tertakluk kepada jumlah markah yang diperuntukkan. Tidak memberikan pilihan jawapan. Jadi kita kena pilih jugalah perkataan yang disalahkan supaya dapat kita betulkan. Seterusnya, calon perlu kuasai ejaan kata majmuk, kata pinjaman dan keselarasan vokal. Yang terakhir, kuasai juga kata terbitan melalui pengimbuhan, awalan, apitan, akhiran dan juga sisipan. Baik, kita tengok latihan 1 bersama-sama bagi soalan penyuntingan. Sebelum kita bermula, kita baca dulu arahan soalan bersama-sama. Dalam petikan di bawah, terdapat pelbagai kesalahan bahasa. Kenal pasti, senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak perlu menulis kesalahan-kesalahan yang dikenal pasti dan membuat pembetulan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Baik, pada kebiasaannya saya akan mengingatkan anak murid saya supaya membaca petikan sehingga telinga sendiri dengar. Okey, maksudnya apabila kita baca petikan, kita akan terasa pelik di dalam satu-satu ayat. Jadi kemungkinan di situ terdapat kesalahan. Caranya kita baca secara teratur. Contoh, rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh di dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbeza latar belakang dan kepercayaan agama. Prinsip rukun negara merupakan kunci keharmonian dan perpaduan kaum yang menentukan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rakyat Malaysia mesti bersatu diri, mempertahankan kemerdekaan melalui apa yang digaris dalam rukun negara. Prinsip kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Misalnya, amat menekankan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat Malaysia. Seterusnya, prinsip kelima ini menekankan peranan setiap rakyat Malaysia dalam menguruskan hal masing-masing tanpa melanggar tata susila. Setiap rakyat tidak boleh mempersoalkan kesetiaan seorang warga negara yang lain berdasarkan kaum, agama dan asal-usul nenek moyangnya. Pelanggaran tata susila
dalam kehidupan seharian akan mewujudkan perasaan tidak puas hati yang selama-lama akan berkembang menjadi hasad dengki. Baik, sebagaimana yang cikgu katakan sebentar tadi, sekiranya kita membaca satu persatu setiap perkataan ataupun ayat tersebut dalam petikan ini, kita akan mengenal pasti ada sedikit gangguan apabila kita membaca. Jadi di situ tengok semula apa kesalahan yang mungkin ada. Sekiranya setelah kita membaca keseluruhan petikan, benda perkara yang wajib kita tengok ialah peruntukan markah. Kalau di sini dalam contoh yang dipaparkan ialah 11 markah. Jadi sekurang-kurangnya mesti ada 11 kesalahan yang merangkumi 4 elemen yang saya nyatakan sebentar tadi. Okey, baik, 11 kesalahan mesti ada dan kadang-kala terdapat lebih kesalahan yang boleh kita kenal pasti dan betulkan dalam setiap petikan ataupun setiap bahan yang diberikan. Baik. Bentuk soalan hanya petikan sahaja. Okey, soalan penyuntingan boleh ditanya dalam pelbagai bentuk. Contohnya mungkin boleh ditanya dalam bentuk email, iklan ataupun surat kiriman. Okey, sama ada surat kiriman rasmi ataupun tidak rasmi. Jadi maksud saya di sini ialah soalan penyuntingan boleh ditanya dalam pelbagai bentuk. Baik, ini adalah cadangan jawapan. Perpaduan, kesalahan di sini ialah ejaan, iaitu perpaduan sepatutnya. Okey, di dalam kalangan, sepatutnya dalam kalangan. Okey, diri yang sepatutnya diganti dengan hati, bersatu hati atau bersatu padu. Okey, apa perlu digandakan apa-apa. Okey, seterusnya digaris. Okey, ini adalah kesalahan imbuhan, iaitu digariskan. Personality, lagi sekali ini adalah kesalahan ejaan, tertinggal perkataan R di situ, sepatutnya personality bukan personality. Baik, seterusnya kesalahan tingkah laku, ini adalah kata majmuk bebas yang tidak boleh dieja rapat. Jadi tingkah laku perlulah dipisahkan. Okey, tingkah laku. Seterusnya kelima. Kelima di sini sepatutnya kelima sahaja tanpa ada tanda sempang. Baik. Bagi jawapan yang ke-9 pula, iaitu warga negara. Warga negara merupakan kata majmuk mantap. Sekiranya dieja terpisah, jadi di situ kita perlu betulkanlah. Okey, dia patut dieja rapat. Pelanggaran. Oh, ini masalah saya sendiri. Okey, bukan pelanggaran. Dalam soalan tadi kalau kita tengok pelanggaran. Okey, sepatutnya ada 2G di situ. Seterusnya, selama-lama, ya ini kesalahan istilah. Patutnya, okey, kita tengok balik. Perasaan tidak puas hati yang lama kelamaan akan berkembang menjadi hasad dengki. Okey, hasad dengki tanpa tanda sempang sepatutnya. Okey, walau bagaimanapun, apabila markah yang diperuntukkan cuma 11 markah, calon menyenaraikan lebih daripada 11, yang terakhir itu tak akan disemak ataupun tiada markah. Jadi sekiranya calon-calon rasa kesalahan ataupun pembetulan yang lain yang lebih diyakini betul, letaklah daripada senarai 1 sehingga 11 tadi. Okey, baik. Seterusnya latihan penyuntingan yang kedua, iaitu bentuk teks ucapan perasmian. Baik, ini bahan seterusnya saya ingin menunjukkan bahawa kadang-kala soalan boleh ditanya dalam satu petikan sahaja. Kadang-kala boleh juga ditanya dalam 2 ataupun 3 bahan. Baik, contoh yang saya nyatakan di sini ialah bahan 1 dan juga bahan 2. Okey, baik. Bahan 1 peruntukan sebanyak 6 markah dan bahan 2 pula sebanyak 6 markah juga. Baik, kita tengok contoh jawapan. Jawapan cara menjawab sama sebagaimana contoh yang pertama saya nyatakan tadi. Tetapi sekiranya ada 2 atau 3 bahan, murid-murid ataupun calon perlu menyatakan ataupun menulis
bahan satu sebelum menyatakan jawapan-jawapan mengikut peruntukan markah. Di sini ada 7 kesalahan tetapi memandangkan markahnya hanya 6. Jadi pemeriksa ataupun cikgu akan menyemak sebanyak 6 kesalahan ataupun pembetulan sahaja. Seterusnya bahan 2, peruntukan markah diberi sebanyak 5 markah. Jadi di sini ingatan saya kepada calon ataupun murid perlu menyatakan bahan 2 sebelum menyenaraikan kesalahan dan membuat pembetulan. Baik, kenapa saya menyatakan sedemikian? Baik, tengok di sini. Bahan 1 dan bahan 2 tadi meminta calon untuk menyenaraikan sekurang-kurangnya 11 kesalahan. Tetapi calon tidak menyatakan ataupun memecahkan jawapan kepada bahan 1 dan bahan 2, tetapi menyenaraikan keseluruhan dalam satu bentuk jawapan sahaja. Pemeriksaan ataupun penandaan bagi markah hanya merujuk kepada bahan 1 iaitu 6 markah. Selebihnya tidak akan disemak. Jadi bahaya di sini perlu kita ingatkan pada calon bahawa perlu menyatakan bahan 1 dan bahan 2 sekiranya soalan mengandungi lebih daripada 2 bahan. Baik, yang terakhir soalan 4 iaitu soalan mengenai bahasa Melayu standard. Baik, bahasa Melayu standard diambil daripada bahan teks klasik lama iaitu teks Komsas tingkatan 4, prosa tradisional kepimpinan melalui teladan. Seterusnya teks Komsas tingkatan 5, prosa tradisional burung terbang di pipis kalada. Murid tidak perlu mengubah bentuk, struktur dan maksud asal petikan ataupun bahan teks. Ayat cakap ajuk dalam petikan tidak perlu ditukar kepada cakap pindah. Buang partikel klasik. Ini saya suka saya ingatkan bahawa sekiranya perlu, bukan semua partikel perlu dibuang. Seterusnya susun ayat ikut turutan, kata ganti nama tidak perlu ditukar. Tukar sekurang-kurangnya 2 atau 3 patah perkataan untuk markah minimum. Skema pemarkahan berbentuk holistik dan jumlah markah bergantung kepada kehendak soalan iaitu antara 4 hingga 6 markah bagi satu soalan. Baik. Deskripsi markah. Calon perlu meletakkan isi yang lengkap mengikut turutan dan ayat gramatis bagi mendapat markah yang maksimum lah. Bergantung kepada soalan sama ada 4 markah ataupun 6 markah. Tips bagi menjawab soalan bahasa Melayu standard iaitu kekal gugur, kekal tukar salin. Apa itu? Baik, kenal pasti beberapa perenggan dan berapa ayat dalam dengan membuat tanda palang. Itu untuk kekalkan. Seterusnya gugur kata klasik yang tidak membawa apa-apa makna. Contohnya maka, syahadan, adapun, pun, lah, kalakian, sebermula, al-kisah, alakian, adapun dan lain-lain lagi. Baik. Kekal iaitu bahasa istana. Contohnya patik, baginda, beta, titahnya dan lain-lain lagi. Nama watak, nama tempat, nama peralatan dan juga gelaran juga perlulah dikekalkan. Baik. Jenis-jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanda dan ayat cakap ajuk juga tidak perlu diubah bentuk ayat. Tukar perkataan klasik yang ada maksud iaitu ini calon ataupun murid boleh rujuk kepada glosori. Yang terakhir salin. Salin ini bermaksud susun frasa yang tidak gramatis. Baik, kita tengok sama-sama latihan 1. Teknik KGT. Apa itu G, apa K, apa T. G2 iaitu gugur ataupun ganti merujuk kepada kata hubung. Contohnya maka kepada lalu ataupun kemudian. Baik. K iaitu kekal,
Dan T yang pertama tambah atau tukar, merujuk kepada istilah yang sesuai. Baik, kita tengok sama-sama satu latihan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Baik, mari kita baca arahan soalan bersama-sama. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Baik, kita baca bersama-sama. Maka oleh Seri Amerta, kata Tuan Perak itu semuanya dipersembahkan ke bawah duli yang dipertuan. Maka Baginda pun tersenyum seraya bertitah, benar seperti kata Tuan Perak itu. Maka diambil Baginda sirih dari Puan Baginda, disuruh berikan kepada Tuan Perak. Maka titah Baginda kepada Tuan Perak bahawa Tuan Perak tiada patut diam di Kelang lagi. Baiklah, Tuan Perak diam di negeri. Okey, kita perlu baca untuk memahami petikan ataupun sedutan daripada soalan yang diambil daripada petikan kepimpinan melalui teladan ini. Baik, seterusnya ini yang saya sebut sebagai GKT tadi itu. Okey, apa yang perlu digugurkan, apa perlu diganti ataupun dikekalkan. Baik, yang saya tandakan kuning itu merupakan kata ganti nama diri ataupun kata ganti nama tempat. Okey. Baik, Seri Amerta, Tuan Perak, duli yang dipertuan, Tuan Perak lagi. Okey. Baik. Jadi di sini dalam petikan ini terdapat banyak kata ganti nama ataupun nama-nama lah, nama-nama watak. Jadi untungnya di sini kalau banyak nama watak, jadi tak banyaklah benda yang perlu diubah. Selain daripada itu, ada juga kata istana, iaitu Baginda. Okey, ada 4 kata Baginda dalam petikan ini. Seterusnya, tanda baca, kita juga perlu memastikan tanda baca tidak perlu diubah. Okey, yang kita ubah cuma maksud, bukan bentuk. Seterusnya, calon-calon semasa membaca petikan perlulah letak sama ada GTK yang mana sesuai berdasarkan petikan tersebut. Baik, seterusnya murid boleh menyenaraikan semula perkataan klasik tadi, cuba ditukar kepada bahasa Melayu standard. Jadinya maka oleh Seri Amerta kata Tuan Perak itu semuanya dipersembahkan ke bawah duli yang dipertuan. Sebenarnya petikan ini ataupun baris ayat ini merujuk kepada semua kata atau pandangan atau pendapat Tuan Perak telah dipersembahkan oleh Seri Amerta kepada ke bawah duli yang dipertuan. Seterusnya, baris maka Baginda pun tersenyum. Okey, Baginda tersenyum. Dia kata seraya kita tukar kepada sambil, lalu. Okey, seraya bertitah, lalu bertitah ataupun sambil bertitah. Okey, baik. Benar seperti kata Tuan Perak, betul seperti pandangan atau pendapat ataupun kata Tuan Perak itu. Baik, contoh seterusnya, maka diambil Baginda sirih dari Puan Baginda, disuruh berikan kepada Tuan Perak. Okey, cerita yang sebenarnya ialah Baginda mengambil sirih daripada tepak sirih Baginda dan disuruh untuk diberikan kepada Tuan Perak. Baik, yang terakhir, maka titah Baginda, maka tidak semestinya kita perlu membuang semua kata maka. Okey, di sini maka yang merujuk kepada kemudian ataupun lalu. Lalu titah Baginda. Okey, titah Baginda kita tukar kepada Baginda bertitah. Okey, senang sahaja kalau jumpa titah Baginda. Sembah apa? Maaf ya. Saya sambung semula. Okey, baik. Jadi, maka titah Baginda iaitu maka Baginda bertitah kepada Tuan Perak bahawa Tuan Perak tiada patut diam di Kelang lagi, merujuk kepada Baginda bertitah kepada Tuan Perak
Sebenarnya Tun Perak tidak sepatutnya diam yang bermaksud tinggal di Kelang lagi. Lebih baik Tun Perak tinggal di negeri ini ataupun di sini. Okey. Baik, jadi pada akhirnya bahasa klasik telah ditukar kepada bahasa Melayu standard mengikut bilangan ayat yang terkandung dalam petikan, iaitu 4 ayat. Akhirnya calon atau pemurid boleh menggabungkan menjadi sama juga dengan bentuk soalan tadi, iaitu 2 perenggan. Baik, cadangan jawapan. Semua kata atau pandangan atau pendapat Tun Perak telah dipersembahkan oleh Seri Amerta kepada Duli Yang di-Pertuan. Baginda tersenyum lalu bertitah. Baginda betul pandangan atau pendapat atau kata Tun Perak itu. Baginda mengambil sirih daripada tapak sirih Baginda dan disuruh untuk diberikan kepada Tun Perak. Kemudian Baginda bertitah kepada Tun Perak, sebenarnya Tun Perak tidak sepatutnya tinggal di Kelang lagi. Lebih baik Tun Perak tinggal di negeri ini ataupun di sini. Jadi lengkaplah jawapan bahasa Melayu klasik tadi kepada bahasa Melayu standard. Peruntukan markah iaitu 4 markah, 4 ayat 4 markah. Okey, tidak semestinya sebegitulah. Okey. Baik. Analisis soalan SPM bagi bahasa Melayu standard bermula dengan SPM 2021 yang pertama, iaitu burung terbang di pipis kalada. Kepimpinan melalui teladan, burung terbang di pipis kalada. Kepimpinan melalui teladan, burung terbang di pipis kalada. Okey, burung terbang di pipis kalada lagi sehinggalah SVM 2024 yang terakhir baru-baru ini, iaitu SPM ulangan 2024. Soalan ataupun petikan dikeluarkan dalam prosa kepimpinan melalui teladan. Baik, yang terakhir soalan 5. Okey. Ya. Tips bagi menjawab soalan peribahasa, teliti dan fahamkan kehendak soalan. Sediakan folio yang mengandungi semua kehendak dalam soalan peribahasa, iaitu senaraikan peribahasa, nyatakan maksud peribahasa, kelompokkan peribahasa yang sama maksud ataupun yang lawan maksud. Okey. Baik, kita tengok sama-sama latihan 1 peribahasa. Kita baca sama-sama soalan, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Baik, Luqman dan adiknya sering bertengkar dan bermasam muka namun tidak berpanjangan. Biasanya mereka akan berbaik semula seperti biasa pada keesokan harinya. Kerana, baik, tempat kosong. Jadi di sini, setiap ayat akan diberikan pembayang bagi peribahasa yang sesuai. Pembayang yang dinyatakan ialah Luqman dan adiknya sering bertengkar dan biasanya mereka akan berbaik semula. Jadi peribahasa apa yang sesuai? Kita tengok semula nanti. Baik. Pada akhirnya saya akan tunjukkan jawapan. Okey. Sebelum tu boleh juga sama-sama kita fikirkan jawapan apa yang sesuai. Encik Ahmad dan Puan Hana pula sentiasa memberikan sepenuh perhatian serta kasih sayang kepada Luqman dan adiknya. Baik. Mereka akan cuba sedaya upaya memberikan yang terbaik kepada anak-anak dengan mencukupkan segala keperluan anak-anak. Mereka menjaga anak-anak tempat kosong. Baik. Kita tengok jawapan yang sesuai. Okey, merujuk kepada Luqman dan adiknya sering bertengkar tetapi biasanya mereka akan berbaik semula. Peribahasa yang sesuai ialah carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum, jua ataupun juga. Okey. Seterusnya, air dicencang tak akan putus. Dua peribahasa ini merujuk kepada hubungan adik-beradik. Okey. Dan seterusnya, seperti menatang minyak yang penuh, okey, merujuk kepada Encik Ahmad dan Puan Hana tadi sentiasa memberikan kasih sayang dan perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Baik. Kita tengok pula latihan 2. Kalau tadi
isikan tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Tapi soalan bentuk peribahasa boleh ditanya dalam pelbagai bentuk. Bentuk kedua, soalan seperti yang dipaparkan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kenal pasti dan senaraikan peribahasa yang terdapat dalam petikan tersebut. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Kita baca sama-sama petikan. Okey, baik. Ketua kampung itu menasihati para penduduk kampung agar hidup bagai aur dengan tebing. Jika tidak malu, tinggal dalam suasana tenang dan harmoni. Jika malu, tinggal dalam suasana tenang dan harmoni. Baik. Saya rasa bukan malu di situ, jika mahu ya, mahu tinggal dalam suasana yang tenang dan harmoni. Malu pun boleh. Baik. Seterusnya, beliau percaya bahawa prinsip usaha tangga kejayaan sangat penting dalam memajukan kampung mereka. Seterusnya, beliau turut menyeru agar semua penduduk kampung menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Oleh itu, mereka perlu menjaga tutur kata kerana telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Baik. Peruntukan markah sebanyak 6 markah. Jadi sekurang-kurangnya 3 peribahasa yang terdapat ataupun yang telah diberikan dalam petikan. Senaraikan peribahasa tersebut dan berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud. Baik, kita tengok apa yang paling hampir sama maksud. Dengan peribahasa bagai aur dengan tebing. Ada beberapa pilihan jawapan, iaitu merujuk kepada kerjasama. Okey, bekerjasama, iaitu bulat air kerana pembentung, bulat manusia atau kata kerana muafakat. Seterusnya, bersatu teguh, bercerai roboh. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Muafakat membawa berkat. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, seperti serumbun. Okey, seterusnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing perlu terpisah ya dengan peribahasa seperti serumpun, bak serai sesusun, bak sirih. Okey. Baik. Seterusnya, peribahasa yang kedua iaitu usaha tangga kejayaan. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jika atau kalau tidak dipecah koruyung, manakan dapat sagunya. Genggam bara api biar sampai jadi arang. Alang-alang berdakwat biar hitam. Alang-alang berminyak biar licin. Alang-alang menyulut perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Dan yang terakhir, yang bulat tidak atau tak datang bergolek, yang pipih tak atau tidak datang melayang. Baik, berakhirlah di situ bersesuaian dengan usaha tangga kejayaan. Saya berharap calon-calon berjaya menjawab soalan bahasa Melayu dengan cemerlang. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada pihak MPSM Negeri Kedah, JPN Negeri Kedah dan sahabat-sahabat Cendekia Bahasa Melayu SPM 2024. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.